Utamakan negara ASEAN dalam ekspor beras. 24,000 anggota bomber siap sedia hadapi musim tengkujuh. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Malaysia berharap negara pengekspor utama beras dalam ASEAN dapat mengutamakan bekalan makanan ruji itu kepada negara anggotanya. Justru perbincangan mengenai isu beras akan dilakukan secara tertutup dengan negara ASEAN seperti Thailand dan Vietnam. Mungkin di sesi bilateral kita akan bangkitkan seperti contoh kita nak mengeratkan lagi ini hubungan di antara dua negara ini supaya put the priority for the rice export for the ASEAN member states. But itu akan kita buat masa bilateral session. Dia bukan secara umumnya dalam ASEAN. Beliau menyatakannya selepas merasmikan mesyuarat Menteri-Menteri ASEAN mengenai pertanian dan perhutanan ke-45 di Ibu Negara. Baik, mengulas mengenai bersepadu beras putih tempatan, Chan Fong Hin berkata pemeriksaan menyeluruh di semua peringkat rantaian industri padi dan beras akan bermula pada bila-bila masa. Kemarin kita baru adakan first meeting lah. Mesyuarat yang pertama untuk finalize ini TOR, Terms of Reference, untuk task force ini, task force untuk koordinasi di antara agensi ini dalam ops bersepadu beras putih tempatan. Dan jawaban saya kepada bila akan bermula itu, kerana ini operasi kan, bila akan bermula, saya tak akan cakap hari ini mula atau hari esok, kerana ini sekarang apa yang kita buat bukan lawatan. Semua agensi penguatkuasaan dibenarkan menjalankan pemeriksaan di peringkat pengilang serta pemborong padi dan beras di seluruh negara di bawah Seksyen 6 Akta Kawal Selia Padi dan Beras 1994 Akta 522. Perkara itu diputuskan dalam mesyuarat penyelarasan Task Force Khas Operasi Bersepadu Beras Putih Tempatan semalam. KPKM menerusi kenyataan memaklumkan mesyuarat bersetuju menurunkan kuasa kepada agensi-agensi penguatkuasaan di bawah Akta 522 bagi menjalankan pemeriksaan serta mewujudkan pusat gerakan bersepadu di kementerian. Penurunan harga belian padi daripada RM1,800 kepada RM1,200 per tan dibuat pengilang bukannya kerajaan. Bagaimanapun, kerajaan kekal beri subsidi RM500 per tan. Ini bermakna pesawah masih mendapat RM1,700 per tan padi. Perkara itu disahkan Setiausaha Akhbar Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Adi Syam Noor. Harga lantai belian padi yang ditetapkan kerajaan ialah RM1,200 per tan. Beliau turut mendedahkan para pengilang padi berharap kerajaan menaikkan harga beras tempatan kepada RM3.20 sekilogram seiring peningkatan harga beras dunia. Bagaimanapun, kerajaan bertegas mengekalkan harga beras tempatan RM2.60 sekilogram. Sebagai tindak balas, para pengilang terlibat segera menurunkan harga belian padi mereka mulai semalam. Baik, mengenai monsun timur laut yang dijangka berlaku pada November ini hingga Mac tahun depan, Kementerian Kerja Raya bersiap siaga menghadapi sebarang bencana termasuk banjir sepanjang musim itu. Dari segi Kementerian Kerja Raya, kita mempunyai lebih kurang 2,580 jentera, iaitu termasuklah kenderaan, lori, jentera berat, jentolak dan sebagainya. Semua kita akan turunkan untuk bersiap sedia. Khususnya kalau ada berlaku culvert sumbat, kalau ada berlaku cerun runtuh, maknanya kami dah bersiap sedia. Sebenarnya ini salah satu SOP yang dibuat oleh Kementerian Kerja Raya. Kita nak pastikan saliran-saliran. Kalau LLM sendiri pun kita dah minta supaya bersiap sedia dari sekarang. Beliau berkata demikian semasa program Ramah Mesra di Kampung Orang Asli Hulu Semai, Pelengai, Bentong.
Dalam pada itu, 24,283 anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM siap siaga menghadapi musim tengkujuh. Demikian dinyatakan Pengarah Bahagian Operasi Kebombaan dan Penyelamat JBPM, Dato' Ahmad Irzam Osman. Jelas beliau, kesiapsiagaan anggota melibatkan latihan pengukuhan pengendalian bot, latihan pasukan penyelamat di air dan arus deras. Selain itu, pemeriksaan aset seperti bot penyelamat dan peralatan marin turut dilakukan bagi memastikan aset berada dalam keadaan baik. Dalam pada itu, cuti bagi anggota juga akan dibekukan mengikut keperluan dan waktu bekerja giliran pegawai dan anggota akan ditukar daripada 12 jam kepada 24 jam. JBPM sebelum ini telah mengenal pasti 4,795 lokasi berisiko banjir di seluruh negara. Malaysia sudah menghantar surat kepada Indonesia bagi menangani masalah jerebu yang melanda negara. Menteri Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim, Nik Nazmi Nik Ahmad berkata, tindakan itu susulan arahan Perdana Menteri supaya usaha tangani masalah jerebu rentas sempadan diselaras antara negara ASEAN. Kita telah pun menghantar surat kepada Menteri Sejawat saya tentang masalah tersebut. Sebagaimana yang disebut oleh Yang Maklumat PM semalam. Jadi kita pun telah follow up lah. Kita telah susuli dengan surat kepada beliau. Ketika ini, semua negara ASEAN sudah meratifikasi perjanjian ASEAN mengenai pencemaran jerebu rentas sempadan. Malaysia berkukuh kerjasama strategik bersama Arab Saudi dan Kazakhstan. Ia menerusi sektor infrastruktur keselamatan dan penyelenggaraan jalan raya. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi berkata, perkara itu dibincangkan semasa kunjungan hormat kedua-dua pemimpin dari negara berkenaan terhadap beliau sempena Kongres Jalan Sedunia 2023 di Prague, Republik Czech. Semasa pertemuannya dengan delegasi Arab Saudi diketuai Timbalan Menteri Pengangkutan bagi Hal Ehwal Jalan Raya Arab Saudi, Badr bin Abdullah Al-Dulami, kedua-dua pihak berkongsi pandangan mengenai pelbagai perkara serta bertekad memperkukuhkan lagi kerjasama strategik dalam aspek keselamatan dan penyelenggaraan jalan. Delegasi Arab Saudi juga menyatakan minat mempelajari inisiatif keselamatan jalan raya Malaysia, terutamanya melalui kempen My Jalan yang sedang giat dilaksanakan di seluruh negara. Sementara itu, delegasi Kazakhstan yang diketuai Menteri Pengangkutannya, Marat Karabayev, menyatakan hasrat dan minat negara itu untuk membawa masuk kepakaran Malaysia dalam membina, membangun dan menguruskan infrastruktur pelabuhan di Republik itu. Ia sekaligus membuktikan kepakaran Malaysia dalam bidang pembinaan infrastruktur turut menarik perhatian luar. Kerajaan tidak menghalang sebarang aktiviti mengimport produk pertanian dan perikanan dari Jepun. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM sentiasa memantau tahap isu keselamatan makanan. Ini termasuk pemeriksaan radiasi dan mengesahkan produk perikanan yang diimport dari negara matahari terbit itu selamat untuk dimakan. Katanya, produk perikanan yang datang dari Jepun dikategorikan di tahap 4, iaitu yang paling diambil perhatian. Beliau berkata demikian selepas mengadakan pertemuan dua hala dengan Menteri Pertanian, Perhutanan dan Perikanan Jepun, Miyashito Ichiro di Ibu Negara. Sebelum ini, beberapa negara membangkitkan kebimbangan susulan tindakan Tokyo melepaskan air radioaktif terawat dari loji nuklear Fukushima ke Lautan Pasifik. Tindakan tersebut mendorong China, Hong Kong dan Korea Utara mengambil tindakan segera menyekat produk hasil laut negara itu. Negeri Sembilan dianggap mempunyai sumber unsur nadir bumi REE bernilai 30 bilion ringgit. Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun berkata, anggaran itu berdasarkan kajian awal Jabatan Mineral dan Geosains. Setakat ini, lokasi penerokaannya belum dimuktamadkan. Kerajaan negeri akan memperinci SOP sebelum memulakan aktiviti perlombongan yang dijangka seawal tahun depan. Selain itu, melihat keperluan menubuhkan pusat sehenti yang dapat memastikan perlombongan REE dikawal dan mengikut peraturan. Kita sedia maklum bahawa perlombongan yang melibatkan hutan simpan kekal adalah tidak dibenarkan.
Jadi itu masih lagi dalam pertimbangan. Maksud saya buat masa ini belum ada kelulusan. Jadi hanya akan melibatkan tanah individu, tanah persendirian, tanah syarikat ataupun tanah kerajaan negeri. Jadi ini antara perkara yang sedang yang akan kerajaan negeri lihat bagaimana perlu ada one stop center untuk melantik one stop center bagi memastikan bahawa REE ini dapat dikawal. Kita tak nak pelombongan ini tidak terkawal. Dalam pada itu, Selangor kekal dengan pendirian tiada keperluan untuk meneroka REE sebagai sumber pendapatan baharu meskipun bahan mineral berkenaan terdapat di negeri itu. Tetapi dasar kerajaan negeri sejak 2016-17 agak konsisten, kita belum ada minat dan niat untuk menerokai nadir bumi. Tapi apa hal pun, SOP kita kena buat kalau kita nak teroka. Apatah lagi sekarang, teroka pun tidak, sudah pasti yang berlaku. Kalau ada sebarang cubaan, kita akan ambil tindakan yang sewajarnya dan juga tindakan sepatutnya. Setakat ini negeri Selangor belum ada keputusan ataupun tidak lagi berminat untuk menerokai nadir bumi sebagai sumber pendapatan, walaupun kita dimaklumkan terdapat unsur-unsur nadir bumi terdapat di negeri Selangor. Kerajaan telah mengumumkan hasrat untuk melaksanakan pembesaran lapangan terbang Pulau Pinang dan Subang. Kerajaan juga komited untuk menambah baik prasarana pengangkutan bagi bandar utama, pelaksanaan bas rapid transport di Johor Bahru dan LRT di Pulau Pinang. Pelaksanaan MRT 3 di Lembah Kelang juga akan diteruskan pelaksanaannya setelah memastikan kos projek yang munasabah untuk kerajaan. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan mengurniakan watikah pelantikan kepada 15 perwakilan Malaysia ke luar negara di Istana Negara. Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah turut berangkat ke istiadat penyerahan watikah pelantikan itu. Perwakilan yang baharu dilantik itu Duta Besar Malaysia ke China Dato' Norman Muhammad, Duta Besar Malaysia ke Rusia Dato' Chong Lun Lai, Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke Australia Sharina Abdullah dan Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke India Muzaffar Shah Mustafa. Turut menerima watikah Duta Besar Malaysia ke Belgium Datuk Muhammad Khalid Abbasi Abdul Razak, Duta Besar Malaysia ke Belanda Rosli Abdul, Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke Afrika Selatan Rus Shazila Osman, Duta Besar Malaysia ke Ireland Wan Aizai Nizam Yusri Wan Abdul Rashid, Duta Besar Malaysia ke Turkmenistan Muhammad Suhaimi Ahmad Tajuddin. Selain itu, Duta Besar Malaysia ke Mexico Jamal Sharifuddin Johan, Duta Besar Malaysia ke Cuba Muhammad Razi Jamaluddin, Duta Besar Malaysia ke Azerbaijan Ahmad Kamri Zamil Muhammad Riza, Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke Papua New Guinea Hamizan Hashim, Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke Fiji Nur Azam Muhammad Idrus dan Duta Besar Malaysia ke Itali Zahid Rasam. Hadir sama Menteri Luar Negeri Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Sultan Kedah Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin Sultan Badli Shah berkenan mengurniakan Panji Regimen kepada Batalion ke-23 Regimen Askar Melayu Diraja RAMD berlangsung di Kem Perdana Sungai Besi. Penganugerahan sebagai mengiktiraf jasa dan pengorbanan batalion berkenaan dalam mempertahankan kedaulatan negara dan memelihara keamanan negara. Mengiringi baginda ke istiadat berkenaan, Raja Muda Kedah Tengku Sarafuddin Badli Shah turut mengiringi baginda Panglima ATM Jeneral Tan Sri Muhammad Abdul Rahman dan Panglima Tentera Darat Jeneral Datuk Muhammad Hafizuddin Jantan. Pada istiadat berkenaan, Sultan Salahuddin yang juga Kolonel yang dipertua RAMD berkenan memeriksa pembarisan dianggotai 23 pegawai dan 386 anggota lain-lain pangkat.
Projek pembinaan lingkaran tengah utama LTU sepanjang 35 km dari Bentong ke Pelangai di Pahang kini menunggu kelulusan daripada Kementerian Kewangan. Projek melibatkan peruntukan RM987 juta itu dibahagikan kepada 3 fasa pembinaan. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Abdul Rahman Mohamad berkata di peringkat kementeriannya kesemua proses sudah selesai termasuk menyediakan reka bentuk jajaran laluan berkenaan. Kita dah bawa angkat dan menunggu kelulusan saja. Dan insya-Allah kita akan pecahkan kepada 3 pakej iaitu bernilai 300, 300, 300. Dan kalau tuan-tuan tanya saya bajet agak besar, memang benar besar kerana ada jambatan, ada viadak, ada bermacam-macam lah yang ada sebab itu dia besar dan juga termasuk mungkin termasuk pengambilan tanah dan sebagainya. Jadi kita pecahkan kepada 3 fasa dan kita menunggu kelulusan. Dan untuk pengetahuan kita bukan guna terus 1 tahun 937. Mungkin tahun ini kita guna dalam 200 juta. Dia siap biasanya dalam 4 tahun. Dalam 4 tahun, 3-4 tahun dan mungkin pilihan raya akan datang PRU ke-16 Tok Batin dah boleh lalu atas jalan LTU tu. Governor Jeneral New Zealand Dame Cindy Kero dan suami Dr. Richard Davis melawat masyarakat orang asli di Gombak. Program anjuran Jungle School Gombak Malaysia diadakan di Alam Manja Resort. Dame Cindy Kero menyaksikan penyediaan masakan orang asli dan merasai beberapa hidangan yang disediakan termasuk jagung parut dan lepat tepung. Beliau turut menyertai tarian tradisional orang asli diikuti dengan melawat sebuah daripada rumah tradisional dan pameran mini mengenai Jungle School Gombak Malaysia. Pada akhir lawatan, Kero dan rombongan mengucapkan terima kasih kepada tuan rumah dengan persembahan lagu Maori. Dan seperti biasa, setiap Rabu kita ikuti harga runcit petrol dan diesel mingguan berkuat kuasa tengah malam ini hingga 8 Oktober.